Jumaat para pendengar menerusi segmen Bijak Wang di Konti hari ini live bersama dengan tetamu tetapnya iaitu Tuan Samsudin Kadir, seorang peroning keuangan. Assalamualaikum Tuan Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Konti. Saya suka. Baju Melayu ni untuk hari terakhir 2019 ni, Jumaat yang terakhir. Ya, ada program selepas ni. Okey, kita pun dah hampir ke hujung tahun dan 2020 menjelang. Nombor cantik tu 2020 ya. Jadi tajuk kita hari ni kita nak simang-simang pasal Azam dah tak larat nak dengar dah, jemu betul, dah betul. Azam menyampah dengar dah. Okey, tajuk kita apa yang nak tinggal, apa yang nak bawa. Itu tajuk yang kita persetujui dari sebelum on air. InsyaAllah. Jadi untuk mendapatkan gambarannya apa dia, silakan mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, ajarilah aku perkara yang aku masih jahil dan berilah aku ingat semula perkara yang aku sudah lupa. Ya Allah Tuhanku, tolong pemudahkan semua urusan kerjaku. Tolong rombak mana-mana simpul pada lidahku supaya orang lain dapat memahami kata-kataku. Bakar-bakar ahli syurga yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, tuan guru, puan guru, jutawan yang dermawan, hartawan yang budiman dan semua sepupu yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan dan cik puan yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, pertama-tamanya sama-sama kita baca doa, kerana membaca doa itu adalah untuk mengawal apa yang kita tidak boleh kawal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dengan kefahaman para Nabi, hafalan para Rasul, ilham para malaikat yang hampir denganmu. Wahai Allah yang maha pembuka lagi maha tahu, bukalah hati kami seperti orang yang arif lagi bijaksana. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari rasa susah dan sedih. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Kami juga berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil. Dan sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari dibebani dengan hutang dan dikuasai oleh orang lain. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dengan kebaikan yang datang mendadak. Dan lindungilah kami dari segala kejahatan yang ada dalam dunia ini. Kerana sesungguhnya seseorang hamba itu tidak akan tahu apa sahaja yang akan datang padanya pada setiap pagi dan petang hari. Ya Allah Tuhan kami, biarlah kami nampak diri kami kecil sahaja pada mata pandangan kami. Dan biarlah orang lain melihat kami besar pada mata pandangan mereka. Ya Allah Tuhan kami, perkenankanlah segala doa kami ini. Amin. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, bila disebut apa yang kita nak tinggalkan pada tahun 2019 yang masih berbaki ni, dan apa yang kita akan masih bawa untuk ke tahun insya-Allah 2020. Salah satu daripada dapatan kajian, dia mengatakan secara puratanya setiap manusia ni purata menanggung beban 230,000 fahaman sesat dalam diri dia. Bukan satu dua. Fahaman sesat ni maksudnya yang tidak benar lah. Dan trainer yang pertama yang mengajar kita fahaman sesat ni adalah ibu bapa kita dulu. Kalau tak percaya, ingat lagi tak masa kecil kata jangan duduk di atas bantal, nanti naik bisul. Ada tak dalam ajaran Islam selama kita dengar? Tak ada. Tak ada. Dalam saintifik pun setakat ni saya pun belum dengar. Jangan tunjuk pelangi, nanti kudung tangan. Jadi sebenarnya kadang-kadang ibu bapa sebut setengah benda yang duduk bantal tu betul lah. Kita nampak bukan isu apa, tak nak bagi bantal tu rosak. Dan apa yang ada yang kita letak di kepala ni, takkan letak kat bawah punggung, right? Tapi macam jangan tunjuk pelangi, nanti kudung, jangan menyanyi kat dapur dan sebagainya. Jadi ada orang dia terbawa-bawa sampai kebesar, sampailah dia mati. Apabila fahaman sesat, maknanya kita akan melakukan tindakan-tindakan yang tak betul. Macam kalau dalam kewangan ni pun ada banyak. Macam selalu saya tanya dulu, 2 tambah 2 bagi 2 berapa? Okey, itu satu. Dan dalam kewangan pun ramai orang percaya kalau dalam kewangan orang percaya kereta ni kena beli kereta baru. Kalau kereta lama dia banyak rosak, dia akan berhenti tengah jalan. Kalau kereta baru, dia kalau mati tepi jalan je. Itu kan adalah mitos lah banyak. Dan ramai orang percaya bila kita bersara, kos kita akan berkurangan. Sebenarnya apabila bersara, kos kita akan berkali ganda naik kos-kos tertentu. Contoh kereta, masa kerja ni kita parking kat pejabat, tambah kalau pejabat tak kena bayar parking, okey fine, kita kerja. Minyak petrol jah untuk datang kerja, petang balik. Kita pergi shopping pun hujung minggu je. Lepas kita bersara,
Ya, kalau kita tengok hujung minggu dengan hari kerja, yang mana lagi banyak habis duit? Hujung minggu, right? Betul. Hujung minggu tu 2 hari je seminggu. Tu pun kita keluar 1 hari je. Mungkin seminggu 1 hari untuk berehat kat rumah. Lepas kita bersara, kita ada setiap hari hujung minggu. Yang tu kos kita berkali ganda. Petrol kita pun berkali ganda. Ya. Jadi, apa yang kita nak, dan satu lagi apa yang nak ditinggalkan, sebab selalu saya pesan kat, 2 benda jangan kita tunjukkan kepada orang lah. Iaitu duit simpanan kita. Ini yang banyak terkena scammer. Saya pun ada kes yang terbaru. Ingat nak bicara topik hari ni, tapi kita bicarakan mungkin tahun depan. Scam, bukan jadi scammer kena tipu saja. Dia jadi part of the scammer tanpa dia sedar. Ya, part of scam itu yang bahaya, ya. Dia jadi dan duit simpanan kita jangan tunjuk kepada orang. Yang tu, dan yang kedua, jangan tunjuk kebodohan kita. Jadi apa yang perlu ditinggal, salah satunya nak sebut nak tinggal bodoh kita 100% memang impossible. Sebab selagi kita hidup ni, selagi kita manusia, kebodohan tu tetap ada dalam diri kita. Cuma apa yang kita bodoh dah tahun ni, kita kurangkan. Kita dah belajar benda baru, kita nak tinggal dia di tahun ni supaya apa yang saya sebut tadi, dapatan kajian mengatakan 230,000 fahaman sesat yang ada dalam kepala kita berkurangan daripada masa ke semasa, dan insya-Allah semakin dia berkurang, semakin hidup kita lebih senang. Sebab insya-Allah tak tertipu pun je, tak melabur di tempat yang salah pun je. Betul. Dan yang lain-lain. Wallahu alam. Okey, itu apa yang nak ditinggalkan. Itu apa yang nak tinggal untuk tahun ni. Apa yang nak bawa? Yang nak bawa tahun depan tu minggu depan je. Ada orang yang nak bawa tahun depan ni, kalau yang berkahwin ada yang nak bawa suami dia, isteri ada yang nak tinggal juga. Ada ni, ada dalam proses perceraian pun ada. Ada proses yang nak bawa lagi lah isteri tu untuk tahun depan, setahun tengok lagi macam mana boleh tahan lagi tak. Yalah. Ataupun yang kita nak bawa mungkin pelaburan-pelaburan yang kita buat yang dah betul, insya-Allah itu mungkin yang kita bawa bersamalah, prinsip-prinsip kita. Termasuk jangan bijak selipar orang. Jangan tahun 2009 berakhir ni, tahun depan nak bijak selipar orang lah, balik masjid. Jangan pergi masjid, balik masjid. Adat-adat yang berguna kita akan bawa bersama, insya-Allah, ke tahun 2020 jika Allah bagi peluang untuk kita masih bernafas tahun depan. Wallahu a'lam. Okey, itu gambarannya para pendengar untuk tajuk kita hari ini, iaitu apa yang nak tinggal, apa yang nak bawa. Jadi nak jemput anda untuk tonton rancangan Bijak Wang ini di 2 platform yang kami sediakan. Yang pertama, like dulu Facebook rasmi Radio IKIM di IKIM FM. Boleh tonton secara langsung di FB Live di situ, dan tinggalkan soalan anda di ruangan komen di sebelah video live tu. Ataupun cara kedua, untuk sertai kami boleh hantarkan soalan menerusi WhatsApp konti Radio IKIM di 011 29 004 004. Okey, memang penting sangat sebenarnya bila kita bincangkan tajuk ni, supaya ia menjadi panduan untuk kita. Tulislah kalau boleh, sebab kita banyak sangat benda kita nak tinggal, banyak sangat benda kita nak bawa. Setuju. Tapi saya percaya Tuan SK juga para pendengar, kod berjela berkajang macam mana pun, daripada konti IKIM sampai ke KSCC sekalipun, kita punya senarai yang nak apa yang kita nak tinggal dengan apa yang kita nak bawa untuk 2020 tahun depan ni, minggu depan ni, tak lama mana pun, tetap juga kita akan ulang balik apa yang kita tinggal tu. Ya, betul. Kita akan ulang kesilapan ke kebodohan ke apa-apa. Ada setengah tu memang akan. Jadi macam mana ni? Okey, satunya apabila tulis tu benda bagus, sebab untuk kita ingat, dan yang kita tulis kita letak kat mana. Kalau letak dalam file memang tak nampak, tulis kat dinding. Tampal. Dah cukup dah tahun ni aku dibodohkan dengan scammer. Cukup dah. Takkan tahun depan nak lagi. Tampal kat mana-mana. Jadi sebagai dia jadi peringatan kepada kita. Ada benda yang kita nak tinggal, nak buang habit ni, memang kena tulis kat dinding salah satu. Tapi tempat-tempat yang kita nampak lah. Selalu saya sebut, bagi orang ada hutang banyak ni, senaraikan ni letak kertas tampal di bilik tidur. Setiap kali bangun pagi belum nak keluar rumah, kan dalam bilik tidur nampak. Tapi nak bagi lebih efektif, tampal di ruang tamu. Kalau orang datang, kenapa ni mi kari tak ada tak apa kerang pun, cucu kerang je. Tengok tu hutang saya senarai banyak. Jadi tetamu pun tak marah. Jadi memang boleh kita tulis dan tampal, itu benda yang efektif. Tulis saja, lepas tu masuk file tak boleh. Senarai balik ni kita nak tengok muhasabah diri kita lah. Apa yang kesilapan yang kita buat tahun 2019, yang mana yang kita boleh pastikan insya-Allah dia tidak berlaku lagi lah seboleh-bolehnya. Okey, pendengar kalau ada soalan silakan ya. Rugi tak tanya ni bersama dengan Tuan SK kita. Okey, katalah seorang itu banyak hutang. Saya ramai orang ada hutang, kan. Hutang yang wajib lah, hutang kereta, hutang rumah. Kalau kaya dia beli cash dua-dua tu. Betul. Ni hutang yang selain daripada rumah dan kereta ni, dia ada banyak ni. Kalau senarai ni lebih 50 hutang. Macam mana nak selesai kalau mengharapkan tiap bulan bayar hutang tu dengan gaji? Macam mana Tuan SK? Okey, satu benda yang perlu kita faham,
kenapa kita kena cari punca. Kenapa hutang tu bermula dengan kita. Contoh sampai ada 50, orang lain ada 2 3 je rumah kereta, kita sampai habis segala bank ke koperasi ke yang tawarkan semua kita ambil. Pinjaman sebab dunia ni satu pinjaman kita pinjam lah lagi mana kita boleh. Sebab dia fikir pinjaman. Jangan. Sebab ikut Islam pun tak boleh pinjaman, kena pembiayaan yang tu tak patut syariah ada awal-awal. Jadi yang pertama kena tengok kenapa kita ambil tu. Adakah kita ada penyakit terpengaruh dengan orang, ataupun kita penyakit malu nanti apa orang kata. Ada orang dia malu, dia malu macam mana? Dia malu apabila jiran-jiran tetangga komen rumah dia. Kau ni kerja pegawai, kau ni somebody, tapi takkan sofa macam ni. Ya, ada orang dia buat pekak, itu alhamdulillah. Sebab duit dia nak keluar. Ada orang dia dia sebenarnya orang tak tahu isu kita. Orang tak tahu masalah kita. Dia nampak luaran saja. Soalannya kita ni kena jaga sebab dia tak tahu kita ni mungkin menanggung mak yang kita yang lumpuh. Nak beli diapers dia apa semua kan. Kos tu lagi banyak lagi yang dia tak tahu. Tapi dia cakap kita tak tahan. Alamak, duit aku gaji dah habis untuk tanggung mak. Tak apalah, ambil pembiayaan peribadi. Semata-mata nak puaskan hati jiran tu. Hati jiran. Sebab dia juga aku nak jaga status betul. Status setiap orang kena jaga. Tapi pada masa kena tengok priority dia. Kalau kita ada priority lain-lain. Tengok-tengok masing-masing lah. Ada orang dia ni. Macam saya sebab saya sibuk dengan orang susah. Memang tiap kali jalan balik daripada Kuantan pun ada lah orang telefon. Mesej. Jadi bila kesusahan tu saya rasa itu yang menyebabkan saya mungkin yang lain saya kurang sikit sebab rasa bersyukurnya sebab kita tak perlu lalui seperti dia. Ada kes tahun ni tahun lepas hujung tahun suami menghilangkan diri 2 minggu. Sekolah nak buka 2 hari lagi, anak tak beli apa-apa. Anak tak nak pergi sekolah. Yalah, tak ada semangat. Jadi apabila saya macam tu, jadi saya rasa Allah, tak apalah, aku dah bersyukur dengan apa yang ada. Tapi kalau kita memang tak ada isu macam tadi, orang sekeliling kita duduk berkawan dengan orang senang je. Lepas tu mak kita pun tak ada ni, memang kita mudah ikut orang lah. Dan satu lagi ingat, hutang ni terdapat 2 jenis hutang. Ada hutang yang buatkan kita semakin lama semakin kaya, insyaAllah. Dan ada hutang yang buatkan kita semakin lama semakin miskin. Ya? Jadi yang patut kita tinggalkan adalah hutang yang buatkan kita semakin miskin, iaitu hutang kad kredit, skim Masrurah Mudah dengan kad kredit, skim dengan pembiayaan peribadi. Ya? Okey, kalau kita dah ada banyak, macam mana nak buat? Ya, salah satu nak dibaca doa. Yang kedua kita baca doa hutang tadi. Ya Allah Tuhanku, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari dibebani dengan hutang dan dikuasai oleh orang lain. Baca, amalkan doa tu, dan pada masa sama kena senarai yang 50 tadi tu. Hutang dengan kakak, hutang dengan adik. Ni saya balik Teluk Intan semalam, dia kata, Tuan, saya ada berhutang ni dengan ayah saya. Tak silap saya dekat 100,000 juga. Tapi ayah saya dah meninggal. So macam mana? Hutang tu perlu difaraidkan. Kena tanggung pula tu. Ke mak lagi nak kena bayar adik-beradik. Habis tuan saya tak ada duit banyak nak kena bayar sekarang. Kalau orang minta sekarang, kena bayar sekarang dah sebab dah. Kecuali tak ada perjanjian dengan ayah kita tempoh dulu bila. Tak ada, kena bayar. Habis boleh tak nak tangguh? Tangguh boleh, kena pergi jumpa semua waris. Adik-adik kita, mana hutang ni bukan perkara yang mudah lah. Jadi tu kalau kita boleh tinggalkan, kurangkan tuan. Sebab saya tengok banyak orang berhutang dengan benda yang tak perlu. Nak raya, nak beli oven baru. Lepas buat biskut raya tak menjadi, dah bagi kuih jari tunjuk. Beli juga biskut tunjuk biskut tunjuk. Jadi biskut tu, tapi abang tu nak bayar bulan-bulan macam mana? Tu. Ya, sebab kadang-kadang kita tengok kita mampu ke tak. Itu di antara yang perlu kita buat perubahan lah. Tinggalkan hutang-hutang yang mana dah. Jangan tambah je. Jadi salah satu nak selesai hutang cepat, jangan tambah, tukar perangai kita. Dan tengok kat mana silap kita. Kita terpengaruh dengan kawan ke? Ataupun kita kadang-kadang baca majalah yang high. Allah, cantiknya Muhammad, rumah aku tak. Tapi setengah tu kadang-kadang dia pameran je yang kita tengok dalam Facebook dan sebagainya. Orang tunjuk kebahagiaan. Sebahagiannya bukan dia bahagia pun. Saya ada pun yang wanita telefon saya, Tuan, saya tak bahagia pun. Hidup keluarga dia bermasalah. Tapi sebab saya tengok orang lain bahagia, tu yang saya buat kosmetik. Jangan. Jadi jangan kita terpengaruh dia. Lala kita pergi kita buat ambil duit. Dia tak bahagia. Memang dia call. Siap call saya. Bukannya orang biasalah, somebody yang berpengaruh. Kejut saya. Okey, macam mana pula kalau jenis yang orang sepatutnya kita lega lah, rasa seronok dan bersyukur yang amat sangat bila kita tidak ada hutang. Contoh gini, saya suka tadi bila Tuan SK sebut tadi yang sempat sembang-sembang sebelum kita udara. Ada orang yang dia gatal nak ada loan. Yang elok tak ada loan kan, baru bulan lepas installment kereta habis bayar selama 5 tahun ke 7 tahun, kita tiba nak merasa pula ada loan. Macam mana? Buat loan baru tu kan kereta baru. Itulah penyakit sebenarnya. Apabila dah tempoh pembiayaan kita dah habis, yang tu patut dah cukup lah. Guna kereta tu selagi mana. Dia gini, tengok falsafah. Falsafah simple je. Saya sanggup guna kereta yang dah habis loan
berapa lama, selagi mana saya tak rasa takut kereta ni tiba-tiba berhenti. Kan kalau kita rasa selamat, pakai lah. Berapa lama pakai. Tapi kita rasa tak selamat ni kereta ni. Kena tukar. So tempoh tu tengok atas kita. Saya bagi saya keselamatan yang paling penting. Kalau orang tengok, dah lama dah kereta ni. Model ni orang tak pakai dah jalan. Setahun sekali baru jumpa. Saya tak kisah. Janji selamat. Tapi kalau saya rasa, gigi, ni tak sampai, nak datang IKEM tak sampai, kena tukar. Jadi masing-masing kita set ni. Bukan kawan cakap rakan, kau ni pakat dah kena tukar dah. Jatuh standard kau ni, maruah kan. Tu nak ikut boleh. Tapi tuan-tuan akan tanggung balik. Kita dah baik-baik dah habis pembiayaan. Gaji tu dapatlah menghasilkan. Tidak selama ni. Dari bank ia datang. Kepada bank ia kembali. Sampai bila nak teruskan amalan tu, kan sampai aku mati lah. Habis kereta 9 tahun. Lepas tu buat yang baru pula 9 tahun pula. Bila nak merasa gaji? Gaji tengok je lah. Macam tadi kan. Betul. Ataupun pergi pagi balik petang. Dapat gaji bayar hutang. Sampai bila? Sampai mati. Kan. Itu saya kata orang respon berdasarkan apa dia Betul. lalu. Dia nak kena degupan jantung dia ni tinggi laju. Kan sampai nak bernafas pun tak boleh. Betul. Nak tunggu masa sekali masuk mana-mana hospital. Baru dia serit. Lepas tu baru dia kata betul lah apa yang itu pun kita silap kata. degupan dia. Tu lagi tengok bil hospital. Bil lagi kan. Tambah. Cuma okey, kita tadi dah sebutkan apa yang kena tinggalkan dan apa yang perlu dibawa. Tapi saya ingat satu benda yang kita jangan tinggal dan kena bawa sentiasa sampai bila-bila pun degupan jantung kita. Ya, betul. Kan? Itu yang terpenting dalam hidup kita. Tak ada rumah besar ke, ada kereta besar, tapi kalau degupan jantung kita ni terlalu kuat sebabkan memikir nak bayar ansuran tu, ansuran ni, ataupun nak pergi hantar kereta servis pun menggegar. Ni berapa ni cik nak tukar tayar pun kita dah rasa stres dah. So tidak ada guna sebab tak ada. Itu adalah simbol kekayaan palsu je. Dia bukan simbol kejayaan seseorang. Sebab gini, kereta, rumah adalah benda-benda yang kita boleh ambil pembiayaan. Dan saya pernah share sebelum ni. Tahun saya tak ingat tahun bila, tapi lepas 1900 lah ya. Ada 7 orang terkaya di dunia. Kisah 7 orang. Dan saya terkejut, mana bilionier dia orang, 7 orang terkaya di dunia. Yang menariknya seorang ni apabila dia mati, kan apabila mati, bank minta semua lah bayaran loan dia. Lepas dia mati baru tahu rupanya dia hidup selama ni atas duit hutang. Dia bukan kaya pun. Dia jadi 7 terkaya sebab orang tengok nilai-nilai. Orang tak cek zaman dulu, mana ada sekarang online ni orang dah tahu komitmen dia apa semua. Rupanya dia hidup kemewahan atas duit pinjaman. Dan termasuk jadi orang terkaya. Jadi kat luar sana kita tengok kereta besar pun, orang boleh pakai yang benda orang kena bayar cash yang betul-betul zakat je. Orang bayar zakat banyak, itu baru kaya. Sebab zakat memang mana boleh bayar dengan hutang. Ya, kita bayar duit kita kan. Itu satu yang kalau boleh tahu 2020 ni yang boleh kita tukar lah. Mana kalau kereta kita masih boleh guna, kita teruskan. Sebab itu peluang banyak yang untuk kita dapat duit ekstra untuk kita laburkan di tempat-tempat pelaburan. Tambah pula kita tengok setahun dua ni pulangan pelaburan kita tak berapa banyak. Jadi duit modal kita kena lebih banyak lah supaya dividen dia dan sebagainya menguntungkan. Okey, kita rehat seketika Tuan SK dan juga para pendengar. Kita kembali selepas ini untuk pusingan kedua. Jadi teruskan setia bersama dengan kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Dan kita kembali bersama dengan Tuan Samsudin Kadir untuk tajuk kita, apa yang nak tinggal, apa yang nak bawa. Jadi kita dah berikan dah apa yang kita masukkan dengan tajuk tu. Dan sekarang ni saya nak bacakan soalan daripada para pendengar. Soalan daripada Rashid dari Puchong. Bertanya tentang ini. Mana lebih baik, simpan wang dalam rumah ke dalam bank? Okey, kalau tanya saya secara peribadi, kedua-duanya tidak. Ya, seboleh-bolehnya kalau bukan simpan boleh simpan. Kalau di rumah kan ni baik bank lah untuk dari segi simpan. Mana duit, tapi sebab duit ni dia nilai dia berkurang kecuali emas, ya. Emas tanya saya simpan di rumah bank, dua-dua bagus. Cuma tengok atas jantung kita yang mana yang kita stres takut. Tapi simpan tu bukan letak di Aranu lah. Sebab setengah yang tetamu yang dengar dia pergi simpan kat Aranu. No. Simpan ni kita sewa peti besi lah. Ataupun kalau di bank ada akaun emas contohnya tu ya. Okay, kalau ringgit ni sebab nilai dia involve dengan inflation dan sebagainya, inflasi, jadi sebaik-baiknya letak di bagi saya paling kurang tabung haji SB paling kurang. Ya. Dan bank ni untuk kita guna harian lah, untuk kita guna harian ataupun tabung kecemasan sikit. Okay. Wallahualam. Okey, seterusnya soalan daripada pendengar kita yang bertanya, Muhammad Zainuddin bin Sabah. Sabah sungguh orang ni. Dari bank dia datang. Dia quote balik apa yang Tuan SK cakap tadi. Okey. Lagi pendengar kita, Nik Samad. Okey, Tuan SK bagi tips sikit nak bagi orang senang bayar hutang kita supaya orang yang berhutang dapat dengar macam mana nak bayar hutang. Mungkin ada doa-doa khusus, dan saya tambah supaya hak yang bagi yang pinjam tu sedar diri sikit lah kan. Yang kita pula yang pinjam duit kita pula tergigih minta ke orang. Kita jadi penagih. Itulah pasalnya. Jadi tuan-tuan dan cikgu yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, apabila kita berhutang orang, kita tak nak bayar, okay fine. Bila orang tu mati, dia seorang contohnya, boleh ambil DJ Siti. Okay. Kalau berlaku sesuatu kat DJ Siti kata, ataupun saya lah senang, saya mati, ada bahagian mak saya, ada bahagian anak saya 7 orang dengan isteri saya. Kalau tak bayar lagi masa tu kena pergi jumpa semua. Ya, betul. Untuk nak bayar balik. Lepas tu kita nak bayar, mak saya pula mati. Tak bayar lagi tu. Tak bayar, kena bayar waris mak saya pula, adik-beradik saya. Ya, adik-beradik saya. Lepas adik-beradik saya mati, isteri dia. Isteri dia ada orang Kuantan tau. Dia mati, contoh ada orang Johor. Okay, abang saya ramai kan adik-beradik. Okay, kalau yang Kuantan tu mati, mak dia masih ada. Mak dia mati, adik-beradik dia pula di Kuantan di mana ni? Anak saya tak cakap 7 orang kali kahwin dengan mana, kahwin dengan orang mereka pula ke, dapat carilah. Semakin lama bilangan dia semakin ramai. Saya rasa kalau kiamat tu lambat lagi, mungkin beribu juta orang. Betul? Waris saya tu pun waris DJ Siti dan sebagainya. Buatlah amalan apa, kepercayaan saya dia tidak akan hapus. Sebab hadis Nabi Sahih pun ada tentang apa, diampunkan segala dosa para syuhada, orang syahid, kecuali hutangnya. Jadi hutang ni membiak. Itulah benda bagi saya, benda yang kita patut jauh sekali dalam hidup ni adalah hutang. Sebab dia diwarisi. Ya, diwarisi. Mana dia tak akan berhenti. Tu jadi dosa sejarah sampai ke kiamat kita menanggungnya. Buatlah amalan macam anda, sedekah banyak mana pun dia tak boleh nak settle. Sebab ramai tu. Kalau pun ramai, dan kita menzalimi. Saya tak dapat bahagian. Saya dah menzalimi semasa tu hidup, saya dapat rasa duit saya tu. Lepas saya mati, kalau saya mati dalam keadaan anak saya anak yatim, yang meminjam tu dah menanggung dosa memakan harta anak yatim. Haram. Yes. Jangan tuan-tuan. Benda tu elakkan. Kalau tak boleh bayar penghantar WhatsApp saya, tak boleh bayar, masuk minta akaun dia masuk. Kalau RM1,000 ke, kalau tidak bayarlah RM10 ke RM100 ke, bayar je. Setiap bulan dapat gaji, bayar je. Walaupun nak tunggu, kalau kita nak tunggu satu amount, memang kita tak mampu nak bayar. Mungkin kita dah pinjam duit, buat bisnes lingkup dah. Tapi setiap bulan istiqomah kita bayar. Dan pesan tulis kat mana, kat dinding. Nak makan luar boleh, hutang orang ni bila nak bayar, ni nanti dosa jariah tahu. Kan kena tulis tu kat dinding. Supaya insya-Allah tak payah risau kalau tuan-tuan hutang orang banyak mana pun, Allah akan pemudahkan jika tuan berusaha sangat nak bayar dengan mengamalkan doa yang kita baca di awal siaran tu. Buat yang tu, ya. Jangan tuan-tuan, jangan. Kalau boleh bagi yang belum berhutang benda yang antara hidup dengan mati je, benda nak makan je. Ya. Benda lain jangan. Wallahualam. Maknanya bab hutang ni dia sama macam apa? Pembahagian harta pusaka yang bertingkat tu. Memang bertingkat. Hutang pun bertingkat. Itu dosa jariah. Tak ada amalan. Saya tak tahu kalau ada amalan boleh mampu, sebab Tuhan pun hari Nabi tu dah kata dah. Mati syahid yang paling mulia tu pun hutang ni tak ada. Nabi pun tak nak solat jenazah orang yang ada hutang. Betul? Jangan tuan-tuan. Jadi yang siapa dengan dia tolong sampai share kat orang yang bukan tak nak bayar banyak pun bayarlah. Kalau tak mampu RM1 sebulan pun bayarlah kat dia.
Ya, masuk bank sekarang online boleh transfer. Ya, jangan nak makan dan sekali-sekala kita nak makan bersama makanlah. Tapi hutang kan tetap kita cuba sikit-sikit. Ya, nak tunggu lamsam memang tak terbayar dah. Kita nak tunggu. Tak apa, bayar 10 ke 100 ada duit bayar. Okey. Katalah dah dengar ni kod insaf sikit. Yeah. Okey, saya bayar jugalah katakan saya pinjamlah hutang tuan SK katakan 1,000. Saya bayar 200, 800 diskaun. Oh banyak. Boy, macam mana? Okey, nak diskaun boleh minta dia. Kalau nak bagi, kalau tak bagi, hutang tetap hutang. Yeah. Tak bayar dia lagi tu nak kena cari waris dia. Berani sanggup kita nak pergi rumah dia. Jadi saya ada hutang nak cari waris dia. Oh tak ada dah. Tuan tunggulah 3 generasi je innalillah dah. Nak cari. Orang yang nak selesai adik-beradik ke biar bab pesaka pun susah nak cari waris. Kita nak cari waris untuk bayar hutang dia. Kalau ada duduk seorang dah duduk kat mereka macam mana nak cari? Tu pilihan kita lah nak berhutang benda yang orang kata kalau nak berhutang lari dengan harimau, rasa lari harimau tu lagi bagus. Mana kalau jumpa harimau dengan hutang lari tu ya, hutang lagi teruk pada lari dengan lari kepada harimau lah. Harimau yang sedang mengejar, jangan tuan-tuan. Kecuali benda yang perlu saja. Sama-sama kita doakan supaya kita tak perlu berhutang orang. Wallahu a'lam. Okey. Hutang dengan bank tak apa hutang dengan bank. Tapi ambil berpada-pada lah. Berpada-pada lah. Tu bank rakan penting bank untuk buat hutang yang baik tu, beli rumah dan sebagainya. Itu yang kita kena guna bank. Tak apa bank pun nak buat untung, tak apalah kita pun nak beli rumah. Bab tu saya setuju dengan bank. Wallahu a'lam. Haji Mas Joko, sekarang ni katanya bukan setakat belagak beli kereta, perabot rumah, tapi juga belikan dalam bab belikan baju anak-anak, peralatan sekolah, macam beg jenama mahal beratus semata-mata nak menunjuk dengan anak orang lain. Kalau bab beli perabot rumah sampai sanggup pinjam skim ansuran mudah yang akhirnya menjerat diri sampai muflis. Perangai macam ni patut kita tinggal kalau nak bahagia kewangan. Setuju yang Tuan Mas Joko cakap tu, saya sangat-sangat bersetuju. Bukan kita masih tahun 2019 ni kita tinggal lah. Nak beli perabot duduk atas lantai tak masuk neraka pun. Dan bukannya tanpa sofa tu kita tak akan masuk syurga ya. Jadi sofa nak beli tak ada masalah. Beli dengan cash lah. Kumpul dah duduk. Jangan beli dengan skim ansuran mudah. Benda yang tak boleh beli dengan cash ni, rumah, kereta lah mesti. Kalau dari situ kan kereta kecil pun kan cash kita boleh beli. Semua orang pun mampu setakat insya-Allah 5,000 6,000 kalau kumpul betul-betul. Kalau yang takat kereta yang mahal tu orang kaya lah. Jadi dan selalu kita sebut sebenarnya cawan yang mahal tidak dapat menentukan kesedapan air kopinya. Kalau kita nak raikan tetamu dengan sofa mahal, tetamu bukan nak sofa mahal, dia nak masa balik tu ada bagi duit tak? Kan bagi balik. Kalau contohnya dia bawa anak, kita pun main RM5 seorang. Oh suka dia. Biar pun sofa kita buruk. Tapi sofa mahal, anak aku 1 sen pun tak bagi. Dah duduk bayar ansuran tu tak habis-habis. Ya, jadi boleh nak selesa boleh. Tapi pada masa sama tengok apa pelanggan kita nak. Cara mara mesti suka. DJ Siti datang rumah mesti anak saudara. Fulus. Jadi maksudnya kita raihkan yang tu lebih penting, bukannya show off lah. Sebab tetamu datang ni bagi dia tenang. Kalau let's say kita ada duit pasal ekor ni ruang tamu, biar tetamu selesa. Sebab ekor ni bagus sebab kadang terutama wanita yang bertudung dan sebagainya, kadang-kadang panas, right? Yang tu patut perlu diutamakan lah. Wallahualam. Okey, seterusnya kita raihkan lagi soalan daripada pendengar kita yang bertanya saat ini. Okey, soalan daripada Zai. Okey, ini pun tadi kita dah sebutkan sikit tadi ni. Ramai orang yang sekarang memang terpengaruh sangat dengan media sosial. Tengok orang ni ada tu, ada ni, itu yang cenderung kepada berhutang demi memenuhi kehendak. Betul, itu kosmetik je. Betul, plastik semua tu. Ya, betul. Sebab tu dekat media sosial ni ada benda lain jangan minta. Saya senang bahagia, saya tak ada media sosial. Aman hidup saya. Saya nampak betul. Kalau kita tak ada macam benda-benda penting yang kita nak pelajari pada media sosial, ataupun kita dah ada urusan lain, tak perlu pun ada sebab takut kita kena yang tu. Kita cari pula kawan-kawan yang orang tunjuk-tunjuk kemewahan lah, treat kita stres tiap-tiap hari. Kadang bergaduh dengan suami tak pasal. Bukan apa. Bukan kita tak bagi tempat tengok orang lain duk pergi treat. Tak perasan tu dia ambil pembiayaan peribadi tu. Betul. Ada yang ambil satu pergi melancong kat luar negara. Yang kita tak tahu, kita ingat duit cash. Mana orang nak tunjuk dua tu. Betul. Okey, seterusnya. Soalan daripada peringkat kita, Azhar Umar, ada 2 soalan. Yang pertama, saya baru je bersara. Adakah lebih baik jika saya keluarkan semua simpanan dan dividen di koperasi guru dan masukkan ke tabung haji atau ASB atau teruskan mencarum di situ? Okey, dia paling bagusnya insya-Allah don't put all egg in one basket. Cakap orang putih lah ya. Jangan letakkan semua pelaburan kita di satu tempat yang satu. Kalau di koperasi tu ada, letak tabung haji sikit, ASB sikit. Jumlah berapa letak? Baca doa yang pertama, kefahaman pada Nabi, hafalan, ilham, biar Allah ilhamkan kat kita lah yang terbaik, yang mana kat mana perlu banyak ikut situasi kita. Lain orang lain situasi dia. Betul. Saya tindakan yang bagus dah ya. Cuma kalau boleh biar ada 3 tempat. Jumlah
cik puan ataupun tuan tak ditentukan. Okey, soalan kedua daripada Azhar Omar. Adakah elok kalau saya mulakan perniagaan kecil-kecilan? Sebab nak memulakan bisnes masa di usia bersara ni adalah satu tindakan yang sangat-sangat berisiko. Sebab umur ni kita dah tak boleh menerima kegagalan. Kadang-kadang contoh kita tadi cikgu, right? Kadang-kadang tengok mengajar apa pula matematik contoh. Suami kata, kan cerdik. Mengajar orang matematik ni buat bisnes ikut. Sebenarnya tak ada korelasi pun pandai matematik dengan bisnes. Betul. Jadi kena buat kecil-kecil boleh. Contoh modal tak lebih RM5,000 boleh lah. Ya? Pastikan yang RM5,000 tu yang boleh membiarkan. Tak boleh tak payahlah. Ya? Mulakan dengan apa yang kita ada di tangan. Tapi bukan mula yang tangan yang duit gratuity tu apa jangan. RM5,000 cukup lah untuk mulakan bisnes. Wallahualam. Okey. Seterusnya pendengar kita yang bertanyakan soalan saat ini, saya menantikan soalan yang membina kan. Soalan yang macam kebanyakan yang hantar ni yang repeat, tapi tak salah kalau kita repeat. Cuma kalau boleh kita dapat soalan yang lebih membina, dapatlah buah pandangan yang lebih hebat daripada Tuan SK. Okey, soalan daripada pendengar kita nak tanya tentang tentang kad lah. Kalau kita beli pergi kedai kan ada kad keahlian apa semua kan, pergi shopping mall ada kad keahlian. Patutkah atau bolehkah atau selamatkah pelaburan itu yang modalnya makan beribu? Bagi saya tengok kalau ada orang kita yang suka pergi percutian, ada kad yang bagus sebenarnya, tapi kena check betul-betul syarikat tu lah ya. Kita selalu pergi bercuti dan kita tengok tanpa kad kita akan berbelanja lebih, tapi kadang-kadang disebabkan ambil kad ke percutian kita pergi belanja lebih. Ya, itu kena jaga. Macam kad banyak orang buat keahlian. Kita tengok dulu keahlian ini, ingat dia satu strategi keahlian ni bukan isu diskaun, isunya nak suruh kita datang lagi. Macam kad keahlian untuk stesen minyak yang ada luar, saya setuju. Sebab bukan apa, no matter what kita memang isi minyak. Tapi ada setengah keahlian ni kita nak beli sekali je. Dia pun cik, kalau cik ambil keahlian dia akan jadi harga ni. Kita pun fikir aku dengan rumah dengan sini jauh. Tapi the moment kita bayar kad keahlian, contohnya RM12 setahun, kita memaksa dia kita pergi beli lagi di tempat yang jauh yang tak masuk akal. Itu yang dia jaga. Ada kad keahlian bagus, ada kad keahlian jangan. Ya, kecuali contoh kita trip melancong, right? Kat kalian dapat hotel duduk berapa hari. Itu sesuai kita, tapi nak kira dulu. Kalau kita ni setahun pun boleh confirm pergi duduk hotel, ambil kat kalian RM1,000 tu bagi saya mungkin tak sesuai lah. Wallahualam. Okey, seterusnya sebelum kita lihat soalan daripada Siti Zavia. Okey, soalan yang macam ni yang tak pernah tanya ni. Soalan macam ni lah yang saya masukkan, soalan yang membina tu. Boleh ke saya bayar zakat pendapatan hujung tahun ini dengan menggunakan wang simpanan ASB saya? Tak ada masalah. Boleh, memang boleh guna. Okey, zakat ni pun bagi yang mana yang bekerja, sebab tuan-tuan boleh dapat nanti untuk nak kira cukai dan sebagainya, tuan-tuan boleh bayar ni sebelum 31 Disember ni. Boleh guna. Kita boleh guna duit mana? Duit simpanan kita, sebab duit kita dalam pendapatan dalam ASB memang kena zakat pun. Kan? Kena zakat itu boleh, tak ada masalah. Okey, kita rehat seketika. Tuan SK dan para pendengar, habis sudah pusingan kedua. Kembali untuk pusingan ketiga selepas ini. Terus setia bersama dengan kami. Bayangkan di saat kita dilimpahi dengan pelbagai kesenangan dan kemudahan.
Di segmen Bijak Wang saat ini. Jom Tuan SK kita sambung lagi. Saya sempat mungkin soalan daripada pendengar kita yang bertanya soalan pada petang ini. Okey, Syah MH, pandangan Tuan SK tentang downgrade hidup ni. Okey. Dia gini, dia tengok atas falsafah hidup kita, sebab kita nak hidup yang kekal abadi, yang kat bawah. Itu sebab saya lalu sebut dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Tempat meninggal, tempat yang kita akan meninggal dunia. Jadi nak downgrade tak apa, tapi janganlah downgrade tu kita duduk dengan keluarga, tapi biar ada benda yang kita capai, benda lain. Contoh kita downgrade rumah ke apa, tapi kita nak capai nak beli kereta lebih selesa. Kita tak nak downgrade semua semangat pun downgrade. Semua benda tak ada. Jadi ada benda, bagi saya tak masalah tengok atas benda. Macam saya ada benda yang saya downgrade sebab nak bantu orang. Saya rasa biar ni supaya kat bawah tu saya senang. Sebab bawah kan tempat tinggal tu. Itu risau. Yang check in tak check out. Yes. Itu jadi jangan semua benda. Tapi apa-apa kalau kita dah berkeluarga, discuss dengan pasangan kita, anak. Sebab takut nanti kita nak downgrade dalam satu benda tapi keluarga tak setuju, tak boleh. Jadi bagusnya harmonikan, kita discuss bersama. Apa yang patut kita downgradekan. Ataupun mungkin salah tu mungkin pertanyaan tadi because of cost. Hutang dan sebagainya. Sebab kalau kita tak downgrade sangat, duit kita habis cepat lah. Boleh nak maintain, nak upgrade, guna duit dividen. Wallahualam. Okey, seterusnya soalan daripada Naomi Abdullah. Okey, tanah sawah di kampung telah disewakan kepada pengusaha luar. Bayaran sewa tanah tidak mahu dibayar atas alasan ada kerja menaik taraf oleh pihak tertentu. Mohon pendapat Tuan SK. Dia tak boleh apabila sewa, perjanjian dah sewa, tak boleh, kecuali dia sebut jika ada berlaku perbaikan kat atas tanah tu ke apa, boleh tolak. Macam sewa rumah lah. Ya, kita dah bagi sewa. Lepas tu tiba-tiba cah kita ni tukar bumbu. Kalau let's say dah termaktub, tak apalah. Atau dia pergi ubah suai, kita tak suruh pun. Kalau bocor tak apa, ni bukan dia ubah suai rumah tu. Itu tak boleh sebab sewa tetap kena bayar lah. Tu memang dia dah tak menunaikan perjanjian lah. Okey, seterusnya Ainur Rahmah, patut ke tidak saya buat pinjaman peribadi untuk buat penambahan bilik di rumah? Bajet saya hanya 150k, boleh dapat 3 bilik. Bagaimana pendapat Tuan? Penambahan bilik di rumah, sebenarnya saya tak galakkan sangat kalau guna pembiayaan peribadi ni, sebab pembiayaan peribadi termasuk hutang-hutang yang buatkan kita semakin lama semakin miskin. Betul. Cuba cari cara lain ataupun refinance ke, sebab kadang refinance lagi, jangan tengok angka. Itu yang selalu saya sebut, dua benda yang tunjuk kat orang, duit simpanan kita dengan kebodohan kita. Kadang-kadang kita tengok pembiayaan peribadi 5%. Kalau ambil pembiayaan rumah 6%, sebenarnya yang 6 tu lagi murah daripada 5. Jangan tengok angka, jangan tertipu lagi. Tahun 2019 untuk kita menghentikan daripada tertipu dengan angka. Wallahualam. Okey, lagi soalan daripada pendengar kita yang bertanya saat ini di WhatsApp konti Radio IKIM. Soalan daripada Asma dari Puchong. Ada orang berhutang dengan saya, amountnya 300. Saya dah bagi nombor akaun, siap lagi, tapi dia sunyi sepi, tak bayar lagi sampai ke hari ini. Azamnya nak buat baik dengan orang yang berhutang tu, biar dia jawab dengan Allah esok lusa. Apa pandangan Tuan SK? Dia senang, nak cepat senang je pergi ke pejabat dia. Tak nak lagi, hantar surat lah ke pejabat dia, ke CEO dia. Cakap setah ni berhutang dengan saya. Dah sekejap dia dapat duit balik, insyaAllah. Hantar ke pejabat. Okey, seterusnya soalan daripada Mas dari Melaka. Gaji bersih saya 1,006, tolak berima adalah baki 800. Belanja lain tak ada. Suami tanggung. Mudah dapatnya lelaki berjenis ni. Apa yang terbaik untuk saya buat duit gaji saya? Sama ada beli rumah ataupun buat pinjaman pelaburan? Beli rumah memang kena. Bagi saya setiap wanita kena ada sebuah rumah atas nama kita sendiri, walaupun rumah flat. Lepas tu boleh masuk tabung haji, SB, emas sikit dan sebagainya, biar ada. Walaupun sekarang ni kita ada suami ni adalah pinjaman. Ada masa, tanpa masa dia ambil oleh tuan ataupun dia ambil oleh wanita lain. Jadi sebelum takut benda-benda tu berlaku, kan sekarang ni suami yang tanggung semua. Dah the moment dia dah tak ada, betul, tak tanggung, kita nak tanggung. Jadi kena ada persiapan pelaburan ni untuk membiayai, menanggung anak-anak kita nanti jika benda tu berlakulah. Tapi kita doakan ia tak berlakulah sewaktu kita hidup ni, insyaAllah. Okey, ada risiko ke ni? Kalau saya tak ada kot, tapi tak tahulah. Okey, apa risiko membeli rumah atau kereta secara cash? Dia sebenarnya risikonya perjanjian je. Maksudnya gini, perjanjian dah apabila kita beli rumah tu, tak pindah. Ada kes yang berlaku di Shah Alam, seorang beli bangunan dah bayar cash, lalu rumah tu masih nama bangunan tu masih nama pemilik asal. Ni yang ramai orang guna pembiayaan bank, sebab bank akan pastikan lawyer itu betul-betul memindahkan
hak rumah tu kepada kita, baru dia release duit. Itu satulah. Sebab saya jumpa ada seorang milenial, dia memang suka ambil pembiayaan. Lepas 2, 3, 4 tahun dia settle full. Sebab nak pastikan rumah tu betul-betul pindah tanah dia. Saya. Okey, di hujung ni Tuan SK, apa pesanan nasihat untuk apa yang nak ditinggal, apa yang nak dibawa? Okey, jadi tuan-tuan dan cik-puan yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, sebagai manusia kita memang tetap akan ada kebodohan sampai bila-bila. Cuma kebodohan yang lalu kita tinggalkan, yang dah berlaku, yang menyebabkan kita kerugian. Dan pada masa sama, program ini baca buku, carilah maklumat-maklumat yang berguna supaya kita dapat mengurangkan kebodohan, termasuk fahaman-fahaman yang tak betul tentang agama, tentang pelaburan, tentang komunikasi, tentang bisnes, tentang hubungan rumah tangga yang patut kita kurangkan. Sebab seperti mana saya kata di awal rancangan, setiap manusia secara purata ada 230,000 fahaman sesat. Termasuk kan makna tertipu. Inilah benda-benda yang tak betul. So tahun 2009 adalah tahun untuk kita kurangkan sebanyak boleh, dan tahun 20 ni insya-Allah semakin banyak kecerdikan akan zahir di hidup kita, insya-Allah. Saya dan adab kita. Adab yang buruk tinggal. Kena tambah baik adab. Tambah adab baik kan. Dan adab salah baik. satu, jangan pijak selipar orang lain. Apabila parking kereta, jangan ambil ruangan orang lain ya. Sebab bila kita parking sengit, orang nampak otak kita pun sengit. Betul. Terima kasih tetamu saya Tuan Samsudin Kadir, seorang penerangan kewangan. Hari ini tajuk kita apa yang nak tinggal, apa yang nak bawa. Terima kasih pendengar yang bersama dengan kita. Moga banyak faedah yang dapat kita ambil menerusi episod pada minggu ni. Dan sekian daripada saya, Siti Rohani Surani. Terima kasih Tuan SK. Saya suka. Nak wish tahun baru sebab ini episod last untuk tahun 2019. Nak cakap apa? Okey. Saya doakan setiap tuan-tuan dan cik-puan ada duit simpanan paling kurang 10,000 ke 100,000 ke, emas berkilo-kilo tahun 2020, insya-Allah. Baik, terima kasih. Saya suka. Jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang tahu segala-galanya, sebenar-benarnya dan yang sebetul-betulnya tentang topik yang kita bicarakan sebentar tadi. Oleh itu maafkan saya. Wallahu alam. Teruskan setia bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu